Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali kita banyakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kekuatan pada kita, rahmat pada kita untuk sama-sama kita berada di majlis kita ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kebaikan kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur juga sebab Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita istiqamah dalam kita melaksanakan amalan sepanjang bulan Ramadan, dan kita sambung amalan kita ini, insya-Allah. Selesainya bulan Ramadan, kita pun dah masuk bulan Zulqa'dah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita. Sebab itu dalam agama kita ni, perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah ketika mana kita istiqamah dalam melakukan kebaikan. Sebab itu seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan, beliau menyatakan kepada Nabi SAW, Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, beliau kata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadun ba'dak. Wahai Rasulullah, tolong bagi peringatan kepada aku, yang mana dengan peringatan itu aku tidak akan minta kepada orang lain selain daripada kamu ni lah. Maknanya kalau kau bagi peringatan tu, aku akan pegang, aku tak minta lah ke orang lain. Maka Nabi SAW pesan pendek je. Kata Nabi, qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah oleh engkau, wahai Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi, aku beriman dengan Allah, kemudian istiqamahlah, kata Nabi SAW. Lepas itu orang yang istiqamah ni orang yang diberikan nikmat. Kalau disebutkan oleh sebagian ulama, disebut itu adalah satu karamah. Biasa karamah ni kita dengar untuk wali Allah kan. Jadi orang yang sentiasa melaksanakan amal ibadat, Allah Ta'ala berikan kepada dia kemuliaan. Kemuliaan apa dia? Kemuliaan di dalam terus menerus melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, ghayatul karamati luzumul istiqamah. Antara kemuncak karamah ataupun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang itu ialah Allah Ta'ala kurniakan kepada dia istiqamah. Jadi kita doalah pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan istiqamah terus menerus dalam kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqamah ini adalah orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun, bahawa mereka tidak akan sama sekali takut untuk bertemu dengan Allah ketika mana dalam keadaan nazak nak dicabut nyawa tu, dan juga mereka tidak akan bersedih hati. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pesanan tentang istiqamah ni adalah ataupun sifat ataupun istiqamah ini adalah benda yang perlu kita minta kepada Allah Taala. Kurniakan kepada aku ya Allah istiqamah. Istiqamah dalam amalan. Walaupun tak banyak amalan yang kita buat, simple je kita buat. Tapi kerana istiqamah kita tu, ada orang yang dia istiqamah witir 1 rakaat je. Sebelum tidur witir 1 rakaat. Tak banyak 1 rakaat, tapi dia boleh istiqamah sampai 30-40 tahun dah. Ataupun 20 tahun, 30 tahun dah dia buat.
maka orang itu adalah orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dia tunaikan solat malam sepanjang malam sebagai contoh, tapi dia buat mungkin dalam seminggu 2 minggu, lepas tu tak buat langsung. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita istiqamah. Itu juga bertepatan dengan doa yang Nabi SAW sentiasa baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, Engkau tetapkanlah hati aku di atas agamamu. Inilah juga yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka itu istiqamah, maka Allah Ta'ala kata akan turun malaikat berperingkat-peringkat untuk memberi pesan kepada dia supaya jangan takut dan juga jangan bersedih hati. Okey, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sambungan daripada kisah sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita henti seketika pada bulan Ramadan yang lepas ataupun sebelum Ramadan yang lepas, iaitu Thumamah bin Uthal radhiyallahu taala anhu. Thumamah bin Uthal seorang sahabat Nabi yang ditangkap ataupun ditawan sebelum dia memeluk Islam, ketika dalam perjalanan dia untuk melaksanakan umrah cara jahiliah, lalu ditawan oleh sahabat Nabi. Ada 2 riwayat yang kita sebutkan. Sebelum ni kita sebut riwayat yang pertama, bahawa Nabi menugaskan sahabat untuk menjaga perbatasan Madinah. Riwayat yang kedua, Nabi SAW sebenarnya mengirimkan para sahabat untuk memerangi satu kaum di Najd. Kemudian mereka balik, dalam perjalanan balik itu mereka terserempak dengan Thumamah. Dia orang tak kenal Thumamah, dia orang tangkap, bawa balik Madinah dan dia orang ikat di Masjid Nabawi. Ketika mana diikat itulah berlaku sedikit dialog dengan Nabi SAW, sehinggalah Nabi menyatakan kepada para sahabat, atliqu Thumamah, lepaskan dia ataupun bebaskan Thumamah. Maka saat ketika Thumamah dibebaskan oleh baginda SAW, dia keluar daripada Masjid Nabawi, lalu dia pergi ke tanah Baqi' yang kita sebutkan sebelum ni. Di situlah beliau berhenti di salah sebuah telaga, beliau membersihkan dirinya, lalu memakai semula pakaian dan patah balik ke Masjid Nabawi, berjumpa dengan baginda SAW, dan beliau menyatakan keinginannya untuk memeluk Islam dan beliau mengucap kalimah syahadah. Akhirnya beliau memeluk Islam, dan bila memeluk Islam berlakulah sedikit ungkapan beliau kepada baginda SAW, seperti mana yang kita kongsikan pada pertemuan yang lepas. Dia kata, wahai Muhammad, sebelum ini tidak ada agama yang paling aku benci kecuali agama ini. Hari ini, inilah agama yang paling aku sayang. Sebelum ini tidak ada wajah yang paling aku benci, tapi pada hari ini, inilah wajah yang paling aku sayang. Sebelum pada hari ini tidak ada maknanya sahabat ataupun negeri yang paling aku benci. Inilah negeri yang paling aku benci, negeri Madinah ni. Pada hari ini, inilah negeri yang paling aku sayang. Lalu selepas itu dia menyatakan kepada baginda SAW untuk terus melaksanakan hasrat dia untuk pergi ke kota Mekah melaksanakan ibadat umrah dia. Lalu Nabi SAW ajarkan dia cara untuk melaksanakan ibadat umrah yang betul mengikut ajaran Islam. Lalu dia pun meneruskan perjalanan terus menuju ke kota Mekah. Bila sampai di kota Mekah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setakat yang kita cerita pada kisah sebelum ini. Okey. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi kata kepada dia, imdi li ada'i umratika walakin ala syir'atillah wa rasulih. Pergilah kamu untuk melaksanakan umrah kamu, akan tetapi mengikut syariat Allah dan Rasulnya. Wa 'allamahu ma yaqumu bihi minal manasik. Dan Nabi SAW mengajarkan dia cara-cara ibadat umrah yang bertepatan dengan agama Islam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ulama menyatakan bahawa kalau sekiranya seorang itu sebelum Islam dia ada hasrat nak buat baik, lalu dia masuk Islam, maka hasrat baik itu mesti diteruskan. Kecuali ada benda yang perlu diejaz. Mungkin sebelum ni umrah dia tawaf ataupun niat dia sembelih itu untuk, contohnya untuk berhala, maka tukar niat itu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah sebelum dia masuk Islam dia ada berhasrat nak memberikan hadiah kepada ibu dia, tu niat baik tu,
maka selepas dia masuk Islam, galakkan dia untuk melaksanakan hal yang sama. Itu yang diajarkan oleh agama kita ni. So tak boleh kita sekat. Ketika mana dia nak melakukan kebaikan, tak boleh disekat. Ini contoh daripada sunnah Nabi SAW. Madha Thumamatu ila ghayatihi hatta idza balagha batna Makkah waqafa yujaljilu bi sawtihi al-'ali qailan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka Thumamah pun terus maknanya menyambung perjalanannya sehingga dia sampai di kota Mekah. Lalu beliau melaungkan suaranya dengan tinggi dengan laungan labbaik Allahumma labbaik. Dia menyahut dia kata, aku menyahut seruanmu ya Allah, aku menyahut seruanmu ya Allah. Maka apabila sampai di situ, dia mengucapkan laungan talbiyah tadi ni, disebutkan dalam sejarah Islam, fakana awwalu muslimin ala dhahril ardi dakhala Makkah mulabbiya. Dia adalah orang paling awal di kalangan orang Islam yang masuk ke kota Mekah dalam keadaan bertalbiyah. Ini kalau kita pergi buat haji umrah, mungkinlah pembimbing kita ke akan bagi tahulah orang yang awal melaungkan talbiyah ialah Thumamah bin Uthal radhiyallahu taala anhu. Sebab dia orang yang diajarkan direct oleh Nabi SAW. Baik, sami'at Quraisyun sautat talbiyati fahabbat mughdabatan mad'uratan. Bila Quraisy dengar ada orang sebut labbaik Allahumma labbaik, menyahut seruanmu ya Allah, aku sahut seruanmu ya Allah, tak sebut pun Lata dan Uzza sebagai contoh kan, ataupun nama berhala yang ada, marahlah Quraisy. Marahlah Quraisy. Wastallatis suyuf min aghmadiha, maka mereka mengeluarkan pedang daripada sarungnya. Wattajahat nahwa sauti litabtisha bihadha alladhi iqtahama 'alayha 'urbat 'arinaha. Maka mereka pun terus pergi mencari di manakah suara yang melaungkan talbiyah tadi ni. Mana geramlah dia ni. Sebab apa? Mendengar suara yang tidak mengikut tradisi masyarakat Arab jahiliah. Jadi tradisi macam mana? Itulah yang mesti diikuti. Itu yang kami dapat daripada abaina, daripada bapa-bapa kami. Macam mana? Mesti melaungkan laungan yang memuja berhala-berhala, tapi tidak berlaku kepada Thumamah bin Uthal. Marahlah mereka. Walamma aqbala alqawmu ala Thumamata rafa'a sawtahu bitalbiyah. Bila mana mereka tengok rupa-rupanya suara itu datang daripada Thumamah, wa huwa yanzuru ilaihim bikibriya. Thumamah tengok mereka yang datang kat dia tu dengan pandangan penuh takabur. Kibriya maksudnya datang, dia tengok buat-buat ni yang datang kat dia tu, buat pedang ni, dia tengok dalam keadaan ego, relax je. Fahamma fatan min fityani Quraisyin an yurdiyahu bisahmin. Bahkan ada di kalangan pemuda-pemuda Quraisy yang mengeluarkan anak panahnya dan letakkan di busur panah untuk tembak memanah Thumamah bin Uthal. Fa'akhadhu ala yadayhi. Lalu mereka sebahagian yang lain tengok ada pemuda yang berbuat demikian, mereka pun menghalang pemuda-pemuda tersebut. Wa qalu, dan mereka berkata, wayhak ata'lamu man hadha? Celaka kamu ni. Kamu tahu tak siapa yang kamu nak bunuh tu? Kamu tak kenal ke dia? Kan kita dah cerita pada awal kisah kita bahawa Nabi SAW pun tanya juga kepada para sahabat, kalian tahu tak siapa yang kalian tawan tu? Apa tahu tak siapa dia tu? Dia adalah Thumamah bin Uthal, Malik min mulukil Yamamah, salah seorang daripada raja ataupun orang yang memimpin Yamamah. Jadi bukan calon-calon orang ni, pemimpin besar ni. Maka anak-anak muda orang kenal semangat belajar. Ni budak muda semangat belajar kan. Dia tak tahu cerita. Dia pun kira nak bunuh kan. Dia kira nak serbu ya. Dia tak tahu kata kawan tu Mike Tyson. Tu kena tumbuk atas kapal terbang. Fa akhadhu ala wa innahu Thumamah bin Uthal malikul Yamamah. Dia adalah raja yang bernama Thumamah bin Uthal yang memimpin Yamamah. Wallahi in asabtumuhu bisu'in qata'a qaumu 'anna al-mirah wa amatuna ju'an. Demi Allah ni, orang Quraisy kata kepada pemuda-pemuda ni, demi Allah kalau kalian mengenakan pada dia dengan sesuatu keburukan, pasti kaum dia ataupun rakyat dia akan
memotong ni maksudnya akan boikot kita, akan potong bantuan untuk kita. Makanan asas tak ada, sebab makanan asas datang daripada Yamamah. Macam mana nak buat? Wa amatuna ju'an, pasti mereka akan membunuh kita dengan cara melaparkan kita. Jaga-jaga, jangan buat apa-apa kat dia. Silap hari bulan. Sebab tu orang tak tahu lah, Allah Alam tuan lebih banyak membaca daripada saya kan. Nak kacau Rusia bukan jelang-jelang, dia pembekal petrol tu kan, ataupun pembekal barangan ni kan, apa panggil, asas kan, untuk Eropah Barat. Jadi jangan kacau dia. Nak kacau sikit-sikit dah, cara diam-diam, tapi hati-hati. Itu cara yang ditunjukkan zaman dulu lagi macam tu. Dia punya sunnah alam dia macam tu. Orang yang ada sesuatu jangan diapa-apakan. Thumma aqbala al-qaum ala Thumamah ba'da an a'adu suyufa ila aghmadiha. Lalu mereka pun menutup ataupun menyimpan semula pedang mereka di dalam sarungnya. Lalu mereka pergi kepada Thumamah dan mereka berkata, "Ma bika ya Thumamah?" Apa hal dengan kau ni wahai Thumamah? Kan dulu kalau main Mekah ni lain cara, sekarang ni lain cara ni. Apa hal dengan kau ni? Ma bika asabauta wa tarakta dinaka wa dina abaik. Adakah engkau telah murtad? Istilah sabau ni maksud engkau telah murtad. Adakah engkau telah meninggalkan dan keluar daripada agama kamu dan agama nenek moyang kamu? Kamu dah tinggalkan semua tu kan? Faqala ma sabautu walakin ittaba'tu khaira dini. Dia kata aku tak keluar. Sama juga Tuhan aku Allah. Kan orang Quraisy ni bila tanya siapa Tuhan? Allah. Cuma masalahnya dia jadikan berhala sebagai apa dalam Al-Quran? Allah Ta'ala kata Zulfa, sebagai orang tengah. Itu masalah dia. Berhala itu sebagai penyampai untuk menyampaikan hasrat mereka, hajat mereka kepada Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala marah. Lata dan Uzza itu adalah tempat mereka mengadu masalah, dan mereka menganggap Lata dan Uzza akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam ucapan-ucapan mereka akan sebut wallahi, 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 itu biasa. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah Zukhruf dan sebagainya, Allah Ta'ala kata wala in sa'altahu, kalau kamu tanya mereka siapakah Tuhan kamu, la yaqulunna Allah, mereka pasti akan kata Tuhan kami Allah. Itu jawapan dia. Tapi masalahnya mereka mensyirikkan Allah. Itu disebut dengan musyrikin. Itu musyrikin mempersekutukan Allah. Macam hari ni manusia. Cuba tanya orang yang pergi dekat satu pulau dekat Melaka tu, minta dekat kubur semua tu kan. Tanya siapa Tuhan dia? Allah Tuhan dia. Tapi bak nak minta dekat kubur-kubur tu. Itu yang Jabatan Agama Islam negeri Melaka Pening Kepala kan. Cerita dia macam tu lah, mensyirikkan Allah. Sebab itu ketika nak masuk syurga, benda yang paling utama, kunci nak masuk syurga ni apa dia? Jangan syirikkan Allah. Siapa yang tidak syirikkan Allah, wajabat lahul jannah. Maka kata Nabi SAW, wajib untuk dia dapat syurga. Masalah mensyirikkan Allah. Syirik ni benda yang paling ditakuti oleh Nabi SAW. Ada yang disebut dalam kitab Al-Kabair Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dosa besar ada 70. Ada sebahagian tulis sampai 100. Tengoklah, yang ulama ada kumpul banyak kan. Dosa besar. Yang paling pertama sekali disebutkan dosa besar, syirik dengan Allah Azza wa Jalla. Menyekutukan Allah, menduakan Allah, mentigakan Allah. Itu yang menyebabkan orang-orang Nasrani dihumban ke dalam api neraka. Nasrani Kristian tu, dia percaya ke Allah, percaya, tapi dia kata apa? 3 dalam 1. Itu masalah dia. Kalau tanya siapa Tuhan? Allah. Cuba tanya Yahudi, siapa Tuhan? Dia kata Allah. Tapi Yahweh itu siapa? Yahweh itu yang menjadi perantara tu. Itu masalah. Itu yang menyebabkan mereka dihumban oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi bila ditanya kepada dia, adakah engkau telah meninggalkan? Dia kata tak tinggalkan. Sama je Tuhan dia. Cuma dia kata aku ikut ittaba'tu khaira dinin. Aku ikut aliran yang lebih tepat, ajaran yang lebih betul, agama yang lebih baik. Ittaba'tu dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mengikut agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam ungkapan kita kalimah syahadah, 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Sebaik-baik agama. Sebaik-baik agama. Tadi khutbah Jumaat. Anda ingat khutbah Jumaat tadi? Khutbah Jaiz pun pesan pada kita. Jangan kita rasa hina. Jangan kita rasa rendah diri. Sebab agama kita ni agama yang terbaik. Kan? Orang duk hina agama kita kan. Siap sebut lagi nama yang duk hina agama. Elvin Chow kan dalam ceramah tadi, dalam khutbah tadi kan. Elvin Chow. Dia orang yang menghina agama Islam. Lebih dahsyat dia koyak apa? Lembaran mushaf Al-Quran tu kan. Dia cuci najis besar dia tu dengan lembaran Al-Quran tu, dan dia dekat dalam tandas dalam tandas boleh selfie dengan najis dia tu, lembaran Quran. Lari pergi mana? Katanya lah, wallahualam lari pergi US. Tak tahulah betul ke tidak kan. Lepas tu dalam khutbah Jaiz pun dia apa, yang hujung-hujung tu kata menggesa supaya pihak berkuasa mengambil ataupun memainkan peranan lebih kuat, lebih kukuh, lebih tegas kepada mereka yang menghina agama Islam ni. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini agama terbaik. Walaupun kita kata ada orang hina agama kita ni, kata kita macam ni. Tak. Allah Ta'ala kata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kata Allah, jangan kamu rasa hina, jangan kamu bersedih hati, sedangkan sesungguhnya kamu adalah umat yang paling tinggi yang Allah Ta'ala pilih kamu. Allah pilih kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala pilih kita berada pada agama yang terbaik. Cuma kita je rasa macam Eropah Barat itulah yang terbaik, sedangkan tidak. Kan? Orang kata Jepun lah yang paling maju, bersihlah negara dia, bersih pada luaran, tapi maknawinya kotor, tuan-tuan. Maknawinya kotor, yang tak nampak tu kotor. Bukan kata maknawi hati tu, yang ada di tubuh dia tu pun kotor. Najis dia basuh bersih tak? Buang air kecil pun tak basuh, bersih? Tak bersih lah. Pada Islam tak bersih. Pada Islam tak bersih. Kerana Islam kata at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Dalam Al-Quran surah Mudaththir Tuhan kata apa? Wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Maknanya pakaian kita bersih itu yang zahiri. Adapun yang maknawi juga mesti dibersihkan. Itu yang disebutkan oleh agama kita. Yang kita duk puja sangat Jepun tu bersih, Singapura tu, yalah dari sudut luaran memang bersih. Makan chewing gum, mereka katalah, wallahualam lah, saya tak pernah pergilah. Tak pernah pergilah Singapura, kita makan chewing gum ludah tepi tu pun kena saman, wallahualam, saya tak tahu. Kata bersih sungguh? Tak. Baik sungguh? Tak. Disiplin sungguh? Tak. Kan? Cuba kita baca dan kajian lapangan yang dibuat oleh pihak NGO di Jepun. Apa dia kata? Baru semalam, 2 hari lepas saya baca. Orang Jepun, wanita-wanita di Jepun, perempuan-perempuan Jepun ni, ada yang keluar di bandar-bandar mereka ni, 40% mereka keluar dalam keadaan tak rasa aman. Diganggu oleh orang-orang lelaki. Diganggu bukan sikit-sikit, tuan-tuan. Kalau tempat kita ni mungkinlah, kalau perempuan ni jalan budak-budak piwit. Piwit tu biasa lah, bukanlah kata biasa, luar biasa jugalah, tapi kira kecil lah. Sana tu sampai sentuh anggota tubuh dan sentuh anggota yang paling sensitif. Tengah-tengah jalan dan tak ada siapa pun nak bantu. Sebab dia hidup dalam keadaan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Aku kau lah. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, 40% yang menyatakan, mungkin lebih, wallahualam. Itu kita kata, itulah yang paling moden, itulah yang yang hebat. Baru ni dia kata, orang Jepun paling panjang waktu kerja dia. Dia hidup dengan syarikat tu, dengan syarikat tu lah segala-galanya. Company tu lah segala-galanya. Makan si putih ke? Kok lah kerja sampai panjang. Kita kata apa sebelum ni? Makan lobster setiap waktu. Tak juga. Sama juga. Kan? Tapi pikiran yang macam tu sebenarnya tidak. Lepas tu Allah Ta'ala sebut, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang paling baik yang Allah Ta'ala keluarkan. Allah Ta'ala guna istilah ukhrijat, seolah macam tumbuh daripada bumi ni. Macam tu istilah dia. Linnas, untuk siapa? Untuk manusia. Bukan untuk diri kita sendiri, untuk manusia. Kan? Tapi kita duk rasa hina. Betul juga kita ni sama je kita dengan diorang dah. Lagi hina kita dengan. Jangan. Islam adalah agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
saat mana kita Nabi Musa alaihissalam dihina ataupun diselubungi dengan perasaan takut, Allah Ta'ala kata apa kepada Nabi Musa alaihissalam? Dalam Al-Quran diceritakan, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Mereka memasukkan perasaan takut kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, kalau dibaca kisah dia, daripada muda hidup dia penuh dengan ketakutan. Daripada kecil dilahirkan, mak dia takutlah kan. Tapi takut dia tu. Dilayarkan dia, pergi mana tu, jumpa Firaun, dibesarkan dalam istana Firaun. Dalam istana pun dia diuji. Kan ahli tafsir kata, hatta Ibn Kathir pun riwayat kisah yang sama. Diberikan ujian pada dia. Kan nak tengok budak ni macam mana kan. Hidup dengan penuh ketakutan. Dan ketakutan paling kemuncak yang dirasai oleh Nabi Musa alaihissalam ialah ketika mana dia dikejar oleh Firaun dan dia bawa gerombolan Bani Israel. Depan ada laut, belakang ada Firaun. Itu ketakutan paling kemuncak. Tapi akhirnya Allah Ta'ala kata, pukul laut tu kan, yang kata belah. Tapi kehidupan dia takut. Walaupun begitu, Allah Ta'ala pesan apa pada dia? Qulna la takhaf, innaka antal a'la. Kami kata kepada Musa alaihissalam, la takhaf, jangan takut. Jangan takut, tuan-tuan. Dalam keadaan macam tu, ditekan, la takhaf, innaka antal a'la. Kamu adalah orang yang paling tinggi, kata Allah Ta'ala. Nabi Muhammad ditekan. Fala tahinu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih, kan? Jangan rasa hina. Wa antumul a'lau. Kamu semua adalah umat yang hebat, kan? Bila kita rasa kita ni umat yang hebat, diberi motivasi secara terus menerus oleh Allah, tu takkan kita nak lena, relax, tuan. Mestilah kita buat kerja untuk menegakkan apa yang Tuhan harapkan pada kita. Kita buat kerja Islam, ada cita-cita untuk kembalikan agama Allah Ta'ala ni berada di persada balik. Takkan kita, tak apalah, kita dah hebat. Lepas tu relax. Allah Ta'ala kan bersama dengan kita. Innallaha ma'ana, dia kata. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kami. Lepas tu lena. Tak ada, mesti bekerja untuk Islam. Mesti buat sesuatu, mesti fikir sesuatu. Macam mana nak kembalikan agama Allah. Ini yang dirasai oleh para sahabat. Sahabat ni tak payah cerita panjang lah tu kan. Kita nak baca kisah demi kisah, kan. Nabi bukan bawa dalam satu seminar khusus ke dengan sahabat-sahabat ni, satu kursus khas 5 hari 4 malam. Contoh, duduk dengan Nabi ni, Nabi ta'ala betul-betul, ceramah siang malam, bubang. Esok bagi ceramah motivasi, esok api keluar dakwah dah. Ni ya. Masuk Islam, terus berani pergi ke kota Mekah menyampaikan Islam, cerita, kan. Maka bila mana dia sebut aku mengikut agama Muhammad, thumma ardafa yaqulu uqsim bi rabbi hadzal bait innahu la yasilu ilaikum ba'da 'audati ila al-yamama habbatun min qamhiha aw shay'un min khairatiha hatta tattabi'u Muhammadan an akhirikum. Lepas dia kata macam tu, aku ikut agama yang paling baik, itu agama Muhammad. Terus dia sambung ucapan dia kata, demi Tuhan manusia, ataupun demi Tuhan al-bait. Al-bait ni maksudnya Kaabah. Demi Tuhan Kaabah. Innahu la yasilu ilaikum, sesungguhnya pasti tidak akan sampai kepada kamu selepas kepulangan aku ke Yamamah sebiji gandum pun untuk kamu makan. Kita rasa macam mana? Macam Putin kata, kacau aku tak bagi gambar. Dia senyap sangat kan. Contoh nak bagi tahu macam tu, kan. Sehinggalah hatta tattabi'u Muhammadan, sehinggalah kamu mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada awal sampai akhir kamu ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jugalah ungkapan yang disebutkan oleh King Faisal, kan? Raja Faisal yang akhirnya dia dibunuh, kan? Raja Faisal ni, kalau kita baca kisah dia adalah raja yang terbaiklah setakat ini, kan. Anugerah untuk para ulama, anugerah macam-macam tu semua disandarkan kepada nama dia, kan. Dia memiliki azam yang kuat untuk kembalikan daulah Islam. Tapi biasalah zaman fitnah, kan, manusia tak suka dan macam-macam lah yang berlaku. Akhirnya dia dibunuh. Kita pun tahu kisah dia, kan. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah, dia kata apa kita nak bagi minyak kat mereka. Tuan-tuan rasa mereka nak duduk diam? Silap banyak. Kan dia kata, aku ada orang dalam. Ini cerita dia, tuan-tuan.
Sebenarnya kalau kita ada kuasa dari sudut ekonomi, kita boleh buat. Tapi kita tak ada kuasa. Yang ada kuasa siapa? Yang ada kuasa ekonomi ni musuh-musuh Islam. Betul tak? Dia orang yang ada kuasa ekonomi. Sebab tu siapa nama tu? Perdana Menteri negara haram Israel tu, apa nak baca nama dia pun tak pernah ingat dah. Naftali Banat. Betul tak? Naftali Banat. Banat tu kalau bahasa Arab perempuan, anak-anak perempuan. Naftali Banat. Dia kata apa? Kita akan memiskinkan. Dia sebut kan? Dua benda lah dia kata. Kita akan memiskinkan negara Palestin ni sehingga mereka tertekan, dan kita akan serang mereka dengan roket yang paling murah. Kan dia ada sekarang ni dia nak beli alat laser kan untuk tembak roket yang datang daripada Gaza kan. Sekarang ni dia punya kos satu roket untuk Iron Dome tu satu sebiji berapa 10,000 20,000 tak ingat saya. Mahal kan, lebih pada tu lah, saya tak ingat lah. Sekarang ni dia ada buat satu kerjasama dengan salah sebuah syarikat pertahanan untuk cipta laser tembak roket. Tu kos dia lebih kurang beberapa sen, 20 sen ke berapa sen. So dia kata dia akan sekat ekonomi, memiskinkan, dan dia akan gunakan senjata paling murah untuk lawan balik roket yang datang daripada Gaza. Benda tu bukan benda satu yang pelik. Sebab dalam Al-Quran pun memang puak-puak musuh Islam ni, termasuk orang munafiqin, mereka gunakan strategi yang sama untuk menekan umat Islam. Kan dalam surah Al-Munafiqun Allah Taala menyatakan, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka sebut apa? Orang munafik kata, la tunfiqu, jangan kalian infak kepada ataupun untuk orang-orang yang bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta yanfaddu, sehinggalah mereka bercerai-berai. Bila tekanan, kita mula gelisah. Macam sekarang ni orang kata barang nak ni, kelang kabut semua kan. Ayam mahal, bantai ayam sama juga kan. KFC tak apa daripada ayam ni kan. Maksudnya ada juga pergi kedai mamak, ada juga ayamnya. Pergi kedai ada juga ayamnya. Tapi tekanan hidup. Tekanan itu, kuasa itu digunakan oleh musuh-musuh Islam untuk menekan kita. La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu, sampai mereka ni kecewa, rasa habislah kita ni. Dan itulah yang mereka lakukan pada zaman sekarang, yang kita tengok tekanan yang dihadapi oleh kawan-kawan kita dekat Gaza. Tekan ekonomi, kepung daratan, kepung lautan, kepung udara. Boleh hidup steady lebih pada kita. Saya pergi Gaza, cerita pada tuan-tuan kan, saya pergi Gaza kan, malam tu final Barcelona lawan Chelsea kan. Dia kata jom pergi tengok dekat Makkah dia kan, dekat macam kita restoran mamak kan, buka skrin besar ni layar. Kata happy buat ni kan, tak ada kata nak teriak ke, tak makan, relax je kan. Siap tengok sokong kan, saya seorang kot sokong Chelsea, dia pun semua sokong Barcelona. Puak Gaza tu nak bagi tahu kita relax, sebab ada iman kepada Allah Subhanahu taala. La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Tapi ketika mana mereka menyebutkan hal yang demikian, Allah Taala jawab apa? Walillahi khazainus samawati wal ard. Allah Taala itu memiliki khazanah langit dan bumi. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, walakinnal munafiqin la yafqahun. Orang-orang munafik ni mereka tak tahu satu benda pun. Dia pun dia ingat bila tak bagi duit ke orang Islam ni, orang Islam akan jatuh miskin. Dah relax. Sebab Allah Taala ada khazanah langit dan bumi. Orang munafik tak faham benda ni. Lepas tu kata ulama, kita duduklah kat mana pun, asalkan itu rezeki kita, dia akan sampai kita. Itu rezeki, dia akan sampai kan? Duduk diam pun akan sampai, bekerja pun akan sampai. Tapi orang yang bekerja untuk dapatkan rezeki, sudah pastilah ada pahala bekerja. Orang yang duduk diam untuk dapatkan rezeki, tetap dapat rezeki, tapi tak dapat pahala usaha. Lepas tu ada Syekh Allahumma salli ala Muhammad, Syekh Dr. Osman Al-Khumais. Dia cerita dalam ceramah dia tentang rezeki. Dia kata ada dua orang hamba Allah ni, seorang ni bekerja, seorang ni tak bekerja. Hak bekerja ni kata, jomlah kita keluar cari kerja, kita nak cari rezeki, nak makan ni kan.
Hak tak nak kerja ni, hak malas ni, dia kata tak faham pilah. Aku tak kerja apa aku boleh makan ni tu. Hak kerja, jomlah kita keluar. Rezeki ni tak akan datang kecuali dengan kita berusaha. Hak malas ni dia kata tak apa, hampir. Tak apa lagi, adalah rezeki mai kat aku ni. Tak apa, tak hampir. Maka hak rajin ni pun keluarlah pergi. Dalam perjalanan tuan-tuan, ada hamba Allah bagi standan pisang kat dia. Dia pun makanlah tengah jalan. Dah orang bagi pisang, dia makan. Yang takkan nak makan standan tu kan. Buat balik dah separuh balik rumah. Sampai rumah, boom, dia tak atas meja. Dia kata kat kawan dia, hak malas ni, tengok, aku keluar tengok. Allah bagi rezeki kat aku. Hak member hak malas ni, relax aku pas sambil makan. Aku pun dapat gak dia tak. Maknanya hang keluar kerja pun dapat makan, aku hak duduk kat rumah pun dapat makan. Faham tak maksud dia? Tapi hak keluar tu dapat lebih sikit. Itu cerita dia tentang. Tapi nak bagi tahu, kenapa nak takut? Sebab rezeki itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pada orang kafir, saat mana digetak macam tu dah mula gelabah. Baik tuan-tuan. Maka kata Sumamah bin Uthal, aku akan potong, tak akan bagi lagi bantuan, tak akan bagi makanan sehinggalah kalian memeluk agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka i'tamar Sumamah bin Uthal radhiyallahu ta'ala anhu ala mar'an min Quraisy kama amarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam an ya'tamir. Maka Sumamah pun terus melaksanakan umrah dia, dan dia pun melaksanakan sembelihan dia mengikut apa yang telah diajarkan oleh agama Islam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhadha al-hisar alladhi faradahu Sumamah ala Quraisy yashtaddu shay'an fa shay'an. Maka dia pun balik. Bila dia balik, dia bagi tahu dekat kaum dia, dekat rakyat dia, dekat masyarakat Yamamah, jangan hantar sebarang bekalan pun kepada Mekah. Maka saat itu orang Mekah dah mula merasai tekanan sedikit demi sedikit. Fartafa'atil as'ar, maka harga pun naik. Itu biasalah, bila barang dah makin kurang, harga pun naik. Wa fashal ju'u fin nas washtadda 'alaihimul karb. Maka ramai masyarakat Mekah mula rasa ada yang di kalangan mereka yang tak dapat makan dan sebagainya, dan tekanan semakin kuat. Hatta khafu 'ala anfusihim wa abna'ihim min an yahlaku ju'an. Dan mereka takut kalau ada di kalangan anak isteri mereka yang mati kelaparan. Inda dzalika katabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu mereka terfikir untuk mengirimkan surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni orang Quraisy nak pujuk Rasulullah. Inna ahdana bika annaka tasilur rahmah wa tahuddu ala dhalik. Dalam surat tersebut mereka utus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata, sesungguhnya perjanjian antara kami dan engkau wahai Muhammad bahawa kita mesti menghubungkan tali persaudaraan. Pandai pula kan. Dan engkau yang mengajak kepada hal yang demikian. Wa anta qad qata'ta arhamana. Sekarang ni engkau telah memutuskan silaturahim. Siapa dia? Engkau tu dimasukkan Sumamah tu yang ikut Muhammad tu. Faqataltal aba bisayf, engkau telah membunuh dengan pedang. Wa amattal abna bil ju', dan engkau telah membunuh anak-anak dengan kelaparan. Wa inna Sumamah bin Uthal qad qata'a anna miratana wa adarra bina. Sesungguhnya Sumamah bin Uthal telah potong bantuan ataupun bekalan kepada kami. Fa in ra'aita an taktuba ilaihi an yab'atha ilaina bima nahtaju ilaihi faf'al. Kalau sekiranya engkau tengok lebih sesuai untuk engkau mengarahkan Sumamah supaya memberikan semula kepada kami bekalan, maka itulah yang lebih baik. Buatlah, kata dia. Kata Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila dapat surat tu, Rasulullah tak bacalah. Rasulullah, kita tahulah ummi, orang tak boleh baca kan, minta sahabat baca. Maka Nabi membalas balik, fakataba alaihi salatu wasalam. Maka Nabi balas balik, Nabi menulis surat kepada Sumamah bi an yatliqa lahum miratahum fa atlaqaha. Maka Nabi pesan kepada Sumamah supaya bekalkan semula kepada orang-orang Quraisy di kota Mekah. Maka Sumamah pun melaksanakan hal yang demikian. Kisah ni disebutkan dalam kitab Bukhari ataupun dalam hadis riwayat Bukhari. Maknanya peranan Sumamah tu besar. Peranan Sumamah bin Uthal itu besar. Jadi pegang ekonomi, menguasai ekonomi ni besar kan. Zalla Sumamah bin Uthal mamtaddat bil hayatu wa fiyan lidini. Sumamah hidup dalam keadaan berpegang teguh dengan agamanya. Hafizan li ahdi nabiyyi, dia menjaga janjinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Falamma iltahaqa ar-rasul alaihi salatu wassalam birrafiqil a'la, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke rahmatullah, wafat. Wa tafiqal arabu yakhrujuna min dinillah zurafatin wa wahdanan, di kalangan orang-orang Arab ada yang murtad. Wa qama Musailamatul Kadzdzab fi Bani Hanifah yad'uhum ila al-iman bih, ada seorang yang bernama Musailamatul Kadzdzab yang mengajak umat manusia ataupun umat Islam supaya bersama-sama dengan dia, yang dia mengaku dirinya Nabi kan, Musailamatul Kadzdzab tu. Waqafa Thumamah fi wajhihi wa qala liqaumi, maka Thumamah pun berdiri di hadapan kaumnya lalu berkata kepada mereka, ya Bani Hanifah, wahai Bani Hanifah, wahai suku Hanifah, iyyakum wa hadzal amr, jauhilah orang ini, al-muslim alladhi la nura fihi, yang zalim, yang ataupun yang kelam, muslim yang kelam, yang zalim, yang tidak ada cahaya padanya. Innahu wallahi la syaqa'un katabahu Allah azza wa jalla ala man akhadha bihi minkum, celakalah orang yang ikut dia. Thumma qala ya Bani Hanifah, lalu dia kata lagi, wahai Bani Hanifah, innahu la yajtami'u nabiyyan fi waqtin wahid, sesungguhnya tidak akan berkumpul dua nabi pada waktu yang sama. Wa inna Muhammadan Rasulullah, sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi selepas itu. Wala nabiyya yusyraku ma'hu, dan tidak ada nabi yang sama-sama berkongsi tempat dengannya. Ni lahir pula siapa nama? Rasul Kahar. Nak dah azan kan? Sikit lagi boleh? Sikit lagi. Boleh lah. Sikit je lagi. Nak habis lah. Okey. Nabi tak akan ada dah lepas. Apa yang tak ada? Khatamun Nabiyyin. Habis. Ini lahir baru ni. Saya pernah cerita pada tuan-tuan kan? Yang apa dekat Shah Alam tu. Saya sembang dengan seorang ustaz. Dia pun bahagian Majlis Agama Islam MAIS, sebuah MAIS bahagian akidah. Dia kata memang pengikut Rasul Kahar ni mula melebar balik, mengembang balik, dan diwariskan kepada anak dia. Kalau Rasul Kahar tu mengaku Rasul, anak dia tak tahulah Rasul anak aku noh. Pening Nabi kan. Tapi dia confident tuan-tuan. Hak tak betul ni confident lain macam. Confident level dia kalah kita hak betul ni. Kita kalau orang kata tak betul ke? Betul kot. Dia tu relax lah. Kan dia kata tengok video makcik tu kata, kami dapat syurga, korang tak dapat, dia kata. Tuan-tuan boleh cakap gitu. Kita pun tak yakin lah kita semayang ni kan. Aduh, harap Allah Ta'ala rahmat pada kita lah kan. Tapi mereka dah yakin lah masuk syurga. Baik. Thumma qara'a alaihim, lalu dia pun membacakan ayat Quran kepada kaum dia ataupun suku Bani Hanifah. Hamim tanzilul kitab minallahil azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul la ilaha illa huwa ilaihil masir. Hamim, kitab yang telah diturunkan daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Tuhan yang mengampunkan dosa dan menerima taubat, maha keras siksaannya, dan juga panjang siksaannya, dzit taul, sangat panjang. La ilaha illahu ilahil masir, tidak ada Tuhan selain dia dan kepadanya akan dikembalikan. Thumma qala aina kalamullah hadha min qawli Musailamah, di manakah kalian berbanding dengan Al-Quran yang direka-reka oleh Musailamatul Kadzdzab. Tuan-tuan, biasa dengar ayat-ayat Musailamatul Kadzdzab yang direka cipta. Konon-konon itulah Al-Quran. Dia kata saya pun dapat wahyu juga. Inilah ayat-ayat Quran yang diturunkan kepada saya. Di antara yang dibacakan ataupun ayat yang direka oleh Musailamatul Kadzdzab, apa dia? Ni saya kongsikan, tuan-tuan jangan baca pula. Tuan-tuan, jom kita test baca dalam semayang, tak boleh ya. Ya Difda' binta Difda' ni, binta Dif baca pun payah tuan. Ya Difda' binta Difda'ain naqi ma tunaqqin. Apa dia tu nak baca ni? Apa maksud dia? Hai katak, anak kepada dua katak, berkuatlah sesukamu. Bahagian atasmu di air, bahagian bawahmu di tanah. Mungkin yang dimaksudkan itu dia nak bagi rima sama kan. Quran kan rima dia sama kan. Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan, semua an kat belakang tu kan. Mai tang dia pun nak buat juga sama. Tak payahlah tuan-tuan. Tidak sama seperti mana Al-Quran. Dia kata ya Difda' naqi ma taniqin,
lasyaraba tamna'in walal ma'a tukaddirin. Apa benda ni tuan-tuan? Wahai katak anak kepada dua katak. Itu satu contoh ini saya ambil daripada satu penulisan yang mengumpulkan tentang kebodohan manusia yang mengaku dirinya boleh mencipta Al-Quran. Apa dia? Antara ayat yang direka cipta lagi oleh Musailamatul Kadzab, Al-Fil, Mal-Fil. Kita Al-Quran ada surah Al-Fil. Macam mana surah Al-Fil? Alam tara kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Sedap sikitlah. Bukan sedap sikit, memang sedap lah. Siapa baca pun buat lagu sendiri, lagu tak sedap, lagu sedap, semua jadi. Tapi tidak pada ungkapan manusia. Al-Fil, Mal-Fil. Wa ma adraka mal fil. Al-fil lahu danabun wasin wa lahu khurtum tawil. Dia kata. Apa makna dia? Gajah. Apakah itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah mempunyai ekor yang kecil dan belalai yang panjang. Nak cerita apa lah ni? Tu pizu pun tahu. Kan? Ini cerita manusia yang cuba nak mencipta Al-Quran. Contoh lagi satu, yang terakhir ni nak sembang insya-Allah. Inna, kalau dalam Quran, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syi'anaka wal abtar. Dia pun nak cipta juga. Inna a'tainakal jamahir fasalli li rabbika wal jahir inna syani'aka huwal kafir. Tu dia masuk habis kapiak semua. Tengok makna dia. Tuan-tuan tak faham bahasa Arab pun kita boleh gelak tuan-tuan kan? Sesungguhnya telah kami berikan kepadamu gundukan tanah, maka solatlah dengan suara keras. Suruh solat dengan suara yang tinggi. Sungguh yang mencelamu adalah orang kafir. Ni semua cerita kaut tuan-tuan. Sebab itu ketika mana Al-Quran diturunkan, dia boleh mengislamkan manusia. Tetapi Al-Quran yang dicipta oleh mereka, dulu ada orang mereka lelaki bini kan, ada belajar bahasa Arab betul-betul sangat tinggi pelajaran mereka, lalu mereka cipta Al-Quran yang ditulis. Tak tahulah apa cerita dengan konon-konon Alkitab yang mereka cipta tu, yang tak sama dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Sebab itu Allah Taala berani mencabar manusia. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin, kata Allah. Kalau kamu ragu-ragu dengan Al-Quran yang aku turunkan ini, kan, bawa satu surah ya. Satu surah. Ajaklah syuraka'akum. Ni geng-geng hampa ni, hampa ajak sekali duduk semeja bincang nak buat satu surah menyamai surah Al-Quran. Kalau kamu betul-betul mengaku kata kamu ni benar-benar dapat wahyu daripada Allah, yang nak menidakkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah, fa illam taf'alu walan taf'alu. Sesungguhnya kamu pasti tak mampu. Walan taf'alu, dan selama-lamanya tak akan mampu. Tengok, Tuhan berani cabar manusia. Dan Tuhan kata, kalau kamu boleh buat pun, kamu takkan sama dengan apa yang Allah Ta'ala ciptakan. Takkan sama. Kalau kita baca tadi, Al-Fil, nak buat lagu pun rasa macam nak tergelak. Panggil Masyari Rashid Al-Afazi yang baca sedap tu pun, dan nak baca pun tak boleh. Tak boleh nak berlagu. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu, Al-Quran ini sangat hebat. Maka dipesan oleh Thumamah bin Uthal, kalau kamu nak bandingkan Al-Quran dengan kalam yang direka cipta oleh Musailamatul Kadzab, pasti tidak akan mampu. Maka kita di akhir ini dia kata apa? Jazallahu Thumamah bin Uthal 'anil Islam wal muslimina khaira. Semoga Allah Taala kurniakan kebaikan kepada Thumamah bin Uthal, kebaikan di atas dia punya jasanya terhadap Islam dan juga orang Islam. Wa akramahu bil jannati allati wa'idal muttaqun, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dia dengan syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terkasar bahasa, mohon maaf tuan-tuan. Insya-Allah jika diberikan kesempatan, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dengan kisah yang lain pula, insya-Allah. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wazidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min awwali ahlin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.